Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid 4 Bestari dan 4 Wawasan sesi 2021. Hari ini ialah hari Selasa 23 Mac 2021. Ini waktu matematik pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari, 1 jam. Jadi cikgu akan sambung perbincangan dalam lembaran kerja ataupun handouts muka surat berapa ini? Muka surat 6. Kepada yang ada cetak boleh rujuk, yang tidak ada cetak pun tidak apa, awak mungkin sudah saling. Okey, nombor 7, okey. Nota nombor 7, sebelum ini kita telah bincanglah apa itu pernyataan. Lepas itu bagaimana menuliskan pernyataan itu ke dalam akas, songsangan dan kontra positif. Lepas itu kita juga boleh menentukan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontra positif berdasarkan jadual yang telah dibincangkan. Ada satu jadual sebagai rujukan dan panduan. Dan hari ini kita akan masuk nombor 7, iaitu contoh penyangkal. Okey, contoh penyangkal ini penyangkal ini adalah satu nilai ataupun satu objek yang boleh membuktikan bahawa sesuatu pernyataan itu adalah palsu. Kalau tidak ada apa-apa bukti boleh mengatakan perkara itu adalah palsu, maka ianya benarlah. Tetapi kalau kita boleh mencari bukti, maksudnya mana-mana satu nilai atau objek mengatakan sesuatu pernyataan, ini ayat ini spelling ada sedikit salah, pernyataan, T-A-A-N, okey, tolong ubah. Boleh membuktikan pernyataan itu adalah palsu, maka dia adalah palsu. So mesti ada contoh boleh menyokong ataupun membuktikan dia adalah palsu. Kalau tidak dapat kita tentukan nilai itu atau objek itu, maka ianya adalah benar. So itu contoh penyangkal, definisi dia. Okey, contoh 13. Tentukan nilai kebenaran bagi setiap pernyataan yang berikut. Jika palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. A. Jika X ialah unsur kepada R. Huruf besar R ini ialah nombor nyata. Nombor nyata. Nombor nyata boleh pecahan, boleh perpuluhan, boleh nombor bulat. Semua boleh. Okey, itu ialah nombor nyata. Okey, dia kata jika S ini ialah nombor nyata, maka X kuasa 3 mesti lebih besar daripada X. Okey. So, saya mengatakan ini adalah palsu. Kalau palsu, awak kena berikan bukti. Berikan sekurang-kurang satu bukti. Kenapa awak kata dia palsu? Saya kata apabila X itu negatif 2. So, X kuasa 3 ini ialah negatif 2 kuasa 3. Negatif 2 kuasa 3 ialah negatif 8 kan? Negatif 8 ialah X kuasa 3. X ialah negatif 2 kan? So, siapa lebih besar sebenarnya? Negatif 2 lebih besar kan? Sepatutnya, negatif 8 ini, yang S kuasa 3 ini di kiri dia lebih kecil daripada negatif 2, iaitu X. Tetapi, dalam pernyataan kita mengatakan dia lebih besar. So, inilah bukti mengatakan dia adalah palsu. Ini salah satu contoh bukti lah. Biasanya kalau kuasa 3 itu lebih kecil daripada X. Maksud saya di sini tak semesti lebih besar, dia boleh lebih kecil juga. Tapi dia kata lebih besar saja, itu mungkin tak berapa tepat lah. Okey, so ini contoh dia. Okey, kemudian B, tuliskan nanti semua persamaan kuadratik mempunyai dua nilai punca. Palsu juga. Saya bagi contoh, X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 sama dengan kosong. Kalau saya faktorkan dia menjadi S tolak 2 sama dengan kosong dan jawapannya hanya satu, iaitu S sama dengan 2. So ini maksudnya satu punca saja.
So ingat persamaan kuadratik tak semesti ada dua nilai punca, dia boleh satu punca. Kalau awak belajar MS dia ada lagi satu iaitu tiada punca. Paling besar paling banyak dua punca. Dia boleh satu punca, dia boleh tak ada punca. Jadi dia kata semua ada dua punca itu tak betul lah, palsu. So, saya telah berikan contoh. Okey. Kemudian C, sudut ABC dan sudut CBD adalah sudut pengenap. Sudut pengenap maksudnya hasil tambah sama dengan 180, maka ABD satu garis lurus. So saya pun lukislah sudut ABC, sudut ini sebelah kiri ini, dan sudut CBD sebelah kanan ini. Dia kata dua sudut ini pengenap memang. Kalau ini luar dengan dalam ini kabel memang dia adalah 180. Pengenap maksudnya 180 darjah. Dan ABD satu kali lulus, itu betul. Kadang-kadang kita perlu cuba lakarkan baru kita boleh nampak. Nanti masa awal lakar ini, tolonglah guna pembaris. Pembaris. So, ini benar. Kalau benar tak perlu beri bukti. Tak perlu. Memang dia betul. Tidak ada sudut lain. Mesti pengenap 180. Tidak ada 181 atau tidak ada 179. Tak mungkin. Okey, D, set kepada nombor bertanda. Nombor bertanda 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 kan. Okey, kemudian subset. Simbol C ini ialah subset. Saya rasa saya pernah cakap ini. Subset. Subset maksudnya anak kepada. Nombor kancil. Nombor kancil. Okey, so kancil ini ialah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kan? Tetapi kalau kita tengok memang dalam nombor bertanda ini 3, 5, 7, 11 ialah nombor kancil. Tapi 2 bukan nombor kancil. 2 ialah nombor genap. Jadi palsu. So ini palsu. So kita kata apa bukti dia, apa sebab dia? Kerana 2 bukan nombor kancil. 2 ialah nombor bertanda tapi dia bukan nombor kancil. Tetapi soalan kata nombor bertanda mesti anak kepada nombor kancil. Maksudnya dia nombor bertanda mesti di dalam nombor kancil. Tidak, 2 tidak di dalam nombor kancil. Itu bukti dia lah. Okey, ini contoh 13. Okey, dah. Okey, kemudian contoh 14. Contoh 14. Bina pernyataan yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap pernyataan bagi setiap yang berikut, kemudian tentukan nilai kebenaran pernyataan yang dibina itu. Beri satu contoh penyangka sekiranya dia palsu. Okey. So kita tengok A. Kita tengok A. Silakan lagi. A 48 ialah kandaan 6. So, yang pertama kita perlu tulis dalam bentuk penafian sebab di sini soalan dalam kurungan ini dia minta kita buat penafian. Penafian ialah jadi bukan. Masih ingat? Sama dengan jadi tidak sama dengan. Lebih besar jadi lebih kecil jadi lebih besar. Itu maksudnya penafian. So, 48 ialah kandaan 6. Kalau nak tulis dalam penafian, 48 bukan kandaan 6. Ialah jadi bukan. Kemudian, benarkah palsu kalau dia punya penafian ini? 48 bukan karena saya rasa 48 ialah kandaan 6 kan? Sebab 48 boleh bahagi 6. So dia palsu. So palsu. Contoh, 48 bahagi 6 sama dengan 8. Ini saya sudah beri contoh lah. Dia boleh bahagi dan jawapan dia adalah nombor bulat. Tidak ada paki, tidak ada perpuluhan. Itu memang benar sepatutnya. Ini contohlah dia boleh bahagi dengan 6. Okey, kemudian B. Jika EF ialah garis menegak, maka kecerunan EF, M ini maksudnya kecerunan, EF ini kecil, tulis kecil. Kecerunan EF sama dengan negatif 1. Akas maksudnya terbalik depan belakang saja, jika maka. Jika kecerunan EF sama dengan negatif 1, maka EF ialah garis menegak. Palsu. Yang kedua palsu. Kenapa? Sebab kalau kecerunan negatif, kalau garis lurus itu ada mempunyai kecerunan, maksudnya garis lurus itu adalah contoh. Tidak mungkin garis menegak, tidak mungkin garis mengufut. Kalau garis mengufut, kecerunan kosong. Kalau garis menegak, kecerunan
tak tertarif. Jadi dia kata kalau keturunan lagi satu garis dia menegak. Sepatutnya garis condong lah. Kalau menegak palsu. So sebab di sini saya contoh kenapa keturunan bagi garis menegak adalah tidak tertarif. Tidak tertarif. Okey. Boleh ya? Alright. Okey, kemudian kita pergi ke C. Jika Y tolak 6 lebih kecil sama dengan kosong, maka Y lebih kecil daripada kosong. Songsangan. Okey, kita nak buat songsangan. Masih ingat songsangan? Songsangan adalah sama satu kategori dengan pernyataan. Pernyataan, maksudnya masih depan belakang dia masih sama, tetapi dia punya simbol kena ubah lah. Maksud saya lebih besar jadi lebih kecil. Itu dia. Dia membuat penafian kepada pernyataan. Okey. Jadi PQ masih depan P belakang Q lah. Just penafian P, penafian Q lah. Itu untuk songsangan. You boleh tengok balik. So jawapan dia, songsangan kita ialah jika Y tolak 6 lebih besar daripada sifar, maka Y, minta maaf ini, Y ini salah, saya bukan tulis, sepatutnya ialah Y lebih besar sama dengan sifar, tolong ubah ini. Bukan lebih kecil sama dengan sifar, dia sudah lebih kecil, maksudnya lebih besar atau sama dengan. So jika Y tolak 6 lebih besar, lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar, itu betul. Yang Y lebih kecil itu menjadi Y lebih besar sama dengan. So tolong ubah sini ya, lebih besar sama dengan Y lebih besar sama dengan sifar. Okey ya? Itu jika maka. Lepas itu ini benar ke palsu? So anda boleh ambil mana-mana satu contoh nilai lah. Apa nilai Y saja di sini? Apa nilai Y yang lebih kecil kosong di sini? Lebih kecil sama dengan kosong kan? Kita bagi paling senang contoh lah. Kita bagi Y itu kosong katakan. Kosong lebih kecil sama dengan, sebab ada sama dengan kan, so kosong kan, kosong adalah sama dengan kosong. So kalau Y kosong, kita letak di sini, kosong tolak 6. Kosong tolak 6 ialah negatif 6. Negatif 6 lebih kecil kosong, bukan lebih besar kosong kan. So palsu. Itulah sebab palsu. So awak kena jelas tentang ini. Contoh penyangka, so saya kata apabila Y sama dengan negatif 1. Negatif 1 lebih kecil daripada kosong kan. Bolehlah. Okey, so saya ganti di sini. Y tolak 6 itu menjadi negatif 1. Y adalah negatif 1. Tolak 6, dia menjadi negatif 7. Negatif 7 lebih kecil daripada kosong. Bukan lebih besar. Sebab sini soalan kata lebih besar. So, memang dia palsu. Okey, D. Jika Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BS tambah C mempunyai titik maksimum, maka A lebih kecil atau sama dengan sifar. Kan? So kontra positif, kita nak tulis kontra positif. So jika ini kontra positif satu kategori dengan akas, tetapi penafian kepada akas. So jika A jika A sekejap jika A jika A lebih kecil menjadi lebih besar, sebab mungkin awak boleh tulis akas dululah, daripada akas itu awak tulis kontra positif. Kalau daripada pernyataan asal ni terus pergi kontra positif, mungkin ada pelajar tak nampak. So jawapan jika A lebih besar daripada lebih kecil, lebih besar daripada ini memang sudah tukar, sebab dia kena akas dulu, akas lepas itu baru penafian. So dia kontra ini ialah dua langkah itulah. Jika A lebih besar daripada sifar, maka Y sama dengan AS kuasa 2 tambah BS tambah C menjadi tidak mempunyai titik maksimum. Tidak mempunyai titik maksimum. So ini adalah benar. Sebab kita tahu kalau nilai A lebih besar kosong, graf kita bentuk U kan. Bentuk U ialah titik minimum. Tapi dia kata kalau A lebih besar kosong, tidak ada titik maksimum. Betul lah. So benar. So kalau benar tidak perlu berikan contoh penyangka, tidak perlu. Okey boleh? Okey, so awak boleh rujuk. Okey, jadi pagi ini kita hanya bincang contoh 13, contoh 14. So contoh 13 ini tadi, contoh 14 ini.
Jadi anda hanya perlu hantar satu gambar sahaja. So ambil muka surat inilah. Mungkin boleh ambil muka surat 6 ini sebab dalam ini ada contoh 13-14. So seorang murid ambil satu gambar, snap dan hantar kepada saya sebelum atau pada pukul 12 tengah hari. Okey ya, pukul 12 tengah hari atau sebelum. Okey ya. So kita akan sambung lagi pada pagi esok. So itu sahaja untuk pagi ini. Sekian, terima kasih.